Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Murtada Dakwah Center, sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik, mengemarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Memecah stereotip masjid, Murtada Dakwah Center mendominasi trend dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah dilengkapi stadium e-sukan, taman permainan kanak-kanak dalam masjid, serta kapsul hotel dan rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030. Murtada Dakwah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Apa khabar semua? InsyaAllah didoakan anda semua, tak kira di mana sahaja anda berada, sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya Da'i Hadari, kembali kita bertemu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terutamanya untuk hari ini, hari Isnin. Saya yakin mungkin ada hari ini, pada pagi ini, yang baru selesai tunaikan solat subuh, ada yang bersiap-siap untuk ke tempat kerja, gerak anak tu untuk ke sekolah. Mungkin ada juga yang bersiap-siap untuk meneruskan perniagaan. InsyaAllah moga-moga diberkati. Cumanya hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari Isnin 5 Disember 2022. Hari ini kita akan bicarakan satu topik yang sangat dekat dengan diri kita. Mungkin ada yang di sini pernah mengerjakan umrah di Tanah Suci. Mungkin ada juga yang pernah menunaikan haji. Alhamdulillah. Cumanya kerinduan itu di Tanah Suci itu kan. Tapi tak apa, insyaAllah hari ini kita nak bicarakan ibadah di Tanah Suci. Dan saya sangat bertuah kerana lama tak jumpa beliau. Kalau tengok Instagramnya ke sana kemari, sibuk benar. Tapi Alhamdulillah, kali ini bertemu kembali Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hadari. Siapa yang sibuk sebenarnya? Ya Allah, sibuk ya main bola. Ustaz apa sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat Sihat alhamdulillah. Cumanya sedikitlah perut rasa meragam. Tu kita harap doa-doa sahabat-sahabat kita yang menyaksikan kan, sentiasa doakan kebaikan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, hari ini kita akan bicarakan tentang ibadah, iaitu ibadah di Tanah Suci. Jadi saya yakinlah banyak soalan yang akan ditanyakan oleh para penonton kita. Cumanya kalau anda ada soalan nak ditanyakan, caranya mudah sahaja. Insya-Allah sekejap sahaja lagi akan saya maklumkan bagaimana cara untuk ditanyakan soalan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru ini. Cumanya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Peringkat awal perbincangan kita Ustaz hari ini, kita nak tahulah apa keistimewaan sebenarnya kalau kita dapat tunaikan ibadah di Tanah Suci sehingga menyebabkan ramai yang rindu ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Saya pun baru lega-lega batuk-batuk ni, suara yang macam papa rock sikit tu. Tapi okey. Alhamdulillah. Amin. Ya Ustaz. Tuan-tuan, salah satu daripada perkara yang sangat-sangat diharapkan oleh setiap orang mukmin ialah dapat menghadirkan diri ke tanah haram, khususnya di Masjidil Haram Sayyidina Muhammad, menjadi Duyufur Rahman. Duyufur Rahman bermaksud tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang, tak ada orang yang, saya ingat kalau dia orang beriman kepada Allah, mesti hajat di hatinya, jauh di sudut hati dia teringin untuk pergi menjejakkan kaki ke bumi penuh barakah, bumi yang namanya Sayyidina Muhammad, Masjidil Haram. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah. Kedua-duanya disebut sebagai tanah haram. Dan apakah kelebihan untuk kita Sayyidina Muhammad beramal di situ? Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, salatun fi masjid hadha afdalu min alfi salatin fima siwahu. Solat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 solat di tempat lain.
melainkan solat al-Jumat illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu, subhanallah. Dan solat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100,000 solat di tempat-tempat yang lain. Itu di antara kelebihannya. Ya. Kalau kita solat di Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Semayang Allahu Akbar 2 rakaat, solat Jumat semayang sunat duha contoh. Ya. Macam kita semayang 1000 kali sunat duha. Semayang tahiyatul masjid 2 rakaat macam semayang 1000 kali itu masjid. Allah. Pergi Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Digandakan. 100,000, subhanallah. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau 100,000 kali ganda tu tuan-tuan bagi kali bagikan dengan 360 hari setahun, berapa tahun tuan-tuan dapat hanya dengan 2 rakaat solat. Allahu Akbar. Itu baru satu. Selain pada tu, barokahnya tempat tersebut. Amalan-amalan, tuan-tuan perasan tak dengan barokah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi dan di masjid-masjid di tempat-tempat barokah ni, tuan-tuan tahu tak apa yang tuan-tuan rasa? Kita rasa begitu bersemangat untuk melakukan ibadat. Kalau kita duduk dekat rumah kita ni, nak pergi masjid tu depan pintu pagar depan rumah aja pun tak boleh nak pergi, subhanallah. Pak Long nampak seminggu dah tak main masjid ni pasal apa? Motor tayar pancit lah Ustaz. Padahal jalan kaki depan rumah tu boleh sampai. Boleh sampai. Tak boleh pergi pasal apa? Tayar pancit dan berbagai alasan kita nak solat berjemaah masjid. Tapi bila kita duduk di Masjidil Haram, kita hotel kita 1 kilometer. Subhanallah. Boleh berjalan kaki setiap waktu. Never, tak pernah fail, subhanallah. Rasa semangat tu. Semangat untuk kita. Sebab apa? Sebab limpahan barokah yang Allah berikan di tempat yang penuh barokah yang namanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, tuan-tuan. Dan berbagai lagi kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat. Cumanya bila kita nak rebut kelebihan ni, kesedapan ni, kenikmatan ni, ganjaran ni, maka kita kena buat persediaan dan persiapan. Yang pertamanya, tuan-tuan, namanya persiapan ilmu. Inilah pentingnya kita ikut pada pagi ini, tuan-tuan sekalian. Subhanallah, yang nama dia Tanyalah Ustaz ni. Saya semak supaya untuk kita tambah ilmu kita. Nah, ada di kalangan kita yang nak pergi umrah. InsyaAllah, bismillah, saya pun bulan 2 nanti cadang-cadangnya akan pergi umrah untuk melaksanakan ibadat umrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli alaihi, tuan-tuan. Dan kalau kita nak rebut ni, sebab ada orang yang pergi tanpa ilmu, Ustaz. Pergi tak ada ilmu. Hari itu saya bawa satu jemaah. Betul, saya semayanglah masuk ke Masjid Nabawi. Sebelum daripada zuhur kita masuk kita buat solat tahiyatul masjid. Kalau kita pergi Masjidil Haram, kita akan pergi tawaf sunat. Betul. Tawaf sunat pada Masjidil Haram itu seumpama tahiyatul masjid pada solat-solat yang lain, pada masjid-masjid yang lain. Jadi masuk Masjidil Haram jangan tak perlu buat tahiyatul masjid, tapi terus pergi untuk buat tawaf sunat. Tawaf sunat 7 pusingan itu tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram. Masjid Nabawi solat sunat tahiyatul masjid macam biasa sebab dia tak ada tempat nak tawaf lah kan. Betul. Kemudian kita masuk sunat tahiyatul masjid, lepas tahiyatul masjid masuk waktu. Bila masuk waktu kita semayanglah sunat qabliyah dhuhur. Kita semayang qabliyah dhuhur 4 rakaat. Sebab Nabi SAW menyebutkan tentang 4 kelebihan 4 rakaat solat Jumat. Man solat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang solat 4 rakaat pada waktu duha dan 4 rakaat sebelum daripada zuhur, maka Allah akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Dan Nabi SAW juga menyebutkan, Nabi SAW diceritakan bahawa Nabi SAW tak pernah tinggal 4 rakaat sebelum daripada solat zuhur. Maka kita pun buatlah 2 rakaat, kemudian bagi salam, kemudian buat 2 rakaat lagi. Dia ada seorang jemaah tu dia duduk perhati saya. Dia kata, Ustaz solat apa banyak-banyak sangat ni? Saya kata saya solat qabliyah zuhur lah. Pasal apa buat qabliyah zuhur banyak sangat? Saya tahu 2 rakaat saja. Tuan-tuan, Sayyid Muhammad, ini menunjukkan bahawa dia tak tahu. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Dia tak tahu. Sedangkan kalau dia bangkit hanya 2 rakaat saja, maka dia akan dapat ganjaran 1000 kali ganda di masjid apa ni biasa. Di masjid biasa. Subhanallah, sebab tu maksudnya kepentingannya kita untuk kita mendapatkan ilmu secukupnya. Apa yang yang perlu dia lakukan. Dia susun jadual amalan dia daripada dia bangun tidur tu sampai dia tidur balik. Apa yang nak dia buat. Sallallahu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, jadi yang pertamanya persediaan ilmu. Yang keduanya, tuan-tuan, persediaan fizikal dan mental kena ada. Orang yang nak pergi Masjid Haram, nak pergi Masjid Nabawi,
nak pergi untuk khususnya untuk melaksanakan ibadat umrah, apa dia kena buat? Dia kena ada fizikal yang steady, yang kuat. Sebab tu kalau ada sebulan lagi nak pergi umrah, bagi contoh, dia dah start nak jaga jalan-jalan, jogging, nak brisk walk, Ustaz Muhammad, nak cari stamina sikit, nak lawan macam Ustaz tak boleh nak main bola, kena umur dah 70 nak main bola apa lagi. Tapi hari tu ada seorang makcik tu pergi dengan saya, dia kata kami nak pergi panjat Gua Hira ni. Saya kata kat dia, dia kata makcik pun nak ikut sekali. Itu makcik tinggi dah tua tu sangat dah. Lepas tu kita tak apalah, makcik tunggu kat bawah. Bila kami sampai sana, dia paling awal sekali sampai atas. Umur 70 tahun. Nyanyi sampai atas. Semua dia kata, tak tahu Ustaz, mungkin inilah kali terakhir saya main Ustaz, rugi kalau saya tak buat. Dia kena ada stamina, maka cari stamina. Yang ketiganya, saya lihat persediaan keuangan. Ya. Bukan sekadar untuk melontar membeli barang. Persediaan kewangan ialah untuk kita banyak bersedekah, banyak infak. Kita nak pergi ziarah sana sini pun kita perlukan kepada keuangan. Yang berikutnya, yang ni yang paling utama di antara yang terutama tuan-tuan sekalian, Ustaz ialah persediaan Rasulullah Muhammad niat. Niat ni yang paling penting sekali. Sebab subhanallah tuan-tuan, apa persediaan kita sebelum kita pergi, dia akan terkait dengan apa yang kita niat untuk kita pergi. Ada orang dia niat tu semata-mata untuk mendapat umrah yang mabrurah. Yang orang sebut kan, moga dapat umrah yang mabrur. Tak kena tu. Umrah mabrurah, haji mabrur. Betul kan? Nak pergi mana? Nak pergi buat haji, mudah-mudahan dapat haji yang mabrur. Nak pergi mana? Nak pergi umrah, mudah-mudahan dapat umrah yang mabrurah. Baru ngam baru betul tu. Tenang saya semua, dia niat untuk dapatkan umrah yang mabrurah, maka persediaannya mesti akan lead kepada dia nak mendapatkan umrah mabrurah. Ada orang niat dia untuk apa tuan-tuan sekalian? Niat dia untuk pergi membeli belah. Saya Muhammad dah lah nak beli belah pula tu. Semua kan. Semua. Maka tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia siap himpun duit, dia spare duit yang banyak. Orang dah start hantar mesej apa semua ni. Dia buat list siapa yang nak beli apa-apa, dia dah fikir dah apa-apa ni untuk anak cucu dia berapa, untuk keluarga dia berapa, untuk apa-apa sebagainya. Sebab dia pi tu untuk, dan akhirnya apa yang berlaku dekat sana, dia akan disibuk dengan urusan membeli belah dia. Yang ketiga, even worse tuan-tuan sekalian, ialah ada orang yang pi dekat sana untuk berniaga. Mungkin ini di antara topik perbincangan kita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, dia buat persiapan dan persediaan untuk dia pergi melaksanakan umrah di Tanah Suci dengan salih ala Sayyidina Muhammad, berniaga. Satu kerisauan apabila sebut tentang perniagaan, itu tujuannya ketika menuju ke Tanah Suci. Cumanya ulasannya kejap je lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Nantikan selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Persoalan ada jawapannya, dan jawapan itu kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda semua kerana jadikan Tanyalah Ustaz sebagai tatapan dan juga tontonan anda pada setiap pagi. Dan hari ini kita bicarakan tentang ibadah, iaitu ibadah di Tanah Suci bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baiklah, Ustaz, tadi sebelum rehat Ustaz ada sebutkan tentang jual beli ataupun perniagaan. Jadi ada yang pergi niatnya, kalau niat kerana Allah, alhamdulillah. Ada juga dekat sana dia masuk dekat Tanah Suci itu lain pula niat dia. Ada satu soalan yang ada kena mengena dengan apa yang Ustaz nyatakan tadi. Jura Azlin Sufian di Facebook ni katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Katanya soalan beliau, apakah hukumnya berjual beli dalam masjid mengikut pandangan 4 mazhab? Situasi yang bagaimanakah yang dikatakan haram dan makruh? Hukumnya berjual beli di masjid. Kadang-kadang tu bukan main lagi, selfie, tunjuk produk, tunjuk mini love lagi. Silakan Ustaz. Mungkin ada Ustaz nak bacakan sesuatu. Bismillah. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Pertama-tamanya kita nak ucap terima kasih dulu dekat sahabat-sahabat saya dan sahabat-sahabat kita yang ramai dekat Facebook. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan sekalian untuk bantu kami sama-sama. Setiap yang tengok dekat Facebook tu, bantu saya untuk kita sharekan. InsyaAllah. Sebab kadang-kadang bukan harga manfaat dekat kita, kita nak manfaat juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ada lebih 1000 orang pada waktu ni. Tuan-tuan, setiap seorang tu jangan ringan, jangan berat tangan untuk kita just klik satu butang, namanya butang share. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Baik tuan-tuan yang nak bersekalian, salli alaihi Muhammad. Bila tempat tu ramai, tempat tu ramai, maka ramailah orang nak berniaga. Macam itulah cerita dia.
Bila ada ramai orang, maka ada orang yang akan mengambil kesempatan. Di Masjidil Haram ataupun kawasan Masjidil Haram, sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia ada dua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keadaan. Yang pertamanya ialah tempat itu tempat yang barakah. Bila tempat barakah, orang mengharapkan dua keadaan pada barakah. Yang pertama, barakah pada akhirat. Yang kedua, barakah pada dunia. Orang yang nak barakah pada akhirat, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan untuk urusan akhirat. Orang yang mengharapkan barakah pada urusan dunia dia, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang akan berkait dengan urusan dunia dia. Di balik pada awal tadi, niat tadi lah. Saya simak. Boleh faham tu. Yang keduanya tuan-tuan, apa yang ada pada Masjidil Haram ialah orang yang ramai. Bila orang yang ramai, apa yang akan attract? Apa yang akan attract kepada orang yang ramai ni? Ialah peniaga. Sebab tu seluruh dunia datang ke Masjidil Haram untuk berniaga. Tuan-tuan ingat, bila sebut masjid, ada satu ayat Allah sebut dalam surah An-Nur, ayat ke-36 dan 37. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fi buyutin adnillahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha fil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Allah sebut dalam surah An-Nur ini, nur hidayah petunjuk itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di sallallahu alaihi wasallam orang-orang di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut dan diperingat nama Allah padanya, dan di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Dan Allah sebut lagi orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takut ke hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Allah. Imam Qurtubi menyebutkan, mentafsirkan dalam hadis ini, dalam ayat ini dinyatakan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perniagaan secara khususnya disebutkan dalam ayat tersebut dengan maksud bahawa perniagaan dan jual beli adalah benda yang paling besar yang melalaikan manusia daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang paling besar sekali duk ganggu manusia ni tuan-tuan ialah dua benda, perniagaan jual beli. Satu benda lah tu, perniagaan jual beli tu. Inilah benda yang paling kacau sekali tuan-tuan. Dan lebih dahsyat lagi bila perniagaan dan jurusan jual beli ini dilakukan di dalam masjid Allah. Dalam masjid Allah. Maka ingat Nabi SAW pesan, ada satu benda yang Nabi SAW ajak dekat kita, yang kita rasa macam tak patut nak sebut, tapi itulah perkataan Nabi SAW. Bila tengok ada orang berjual beli dalam masjid, nampak ada orang jual, nampak ada orang beli dalam masjid, tuan-tuan dengar ni perkataan ni elok, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u. Ni duduk bincang dengan apa ni dai Hadari tadi ni. Kalau tuan-tuan kamu melihat ada orang yang menjual, kemudian salih semat bukan takat jual, orang yang beli juga. Dua-dua sekali kena. Sebab Nabi sebut dua-dua sekali. Salih semat Nabi sebut salih semat yabi'u au yabta'u. Orang yang jual, orang yang beli, fil masjid, dalam masjid. Wa qulu, maka katakan kepada mereka, kata apa? Bacakan doa ni, apa dia? La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak akan menguntungkan perniagaan engkau. Ini tuan-tuan sekalian, subhanallah, tuan-tuan. Jadi subhanallah, ni doa ni berat ni. Perkataan berat, tambah-tambah dalam masjid pula. Diucapkan oleh orang beriman, orang yang sedang beribadah dalam masjid. Yang diajak pula tu Nabi SAW pula ajak untuk baca, untuk sebutkan perkataan tersebut. Tidak ada perkara yang akan semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, secara umumnya keseluruhan masjid itu dilarang untuk kita lakukan jual beli di dalam kawasannya, melainkan kalau perkara itu terdesak untuk dia lakukan. Dia memang terdesak sangat, itu tak apa. Tetapi umumnya Ustaz Semat dilarang untuk kita melakukan. Tuan-tuan, cuma ada beberapa gambaran yang boleh saya sebutkan Salih Muhammad sebab nak bagi faham elok situasi ini. Macam mana keadaan dia? Nombor satu, menjadikan masjid sebagai tapak jual beli. Dalam masjid tu sebagai tapak jual beli, memang jual tang tu dah.
Memang dia buka booth tu. Dia buka booth tu dekat dalam kawasan tu. Maka ini adalah diharamkan dengan ittifaq ulama. Ya. Tak boleh. Yang kedua, penjual dan pembeli berada dalam masjid dengan tujuan jual beli. Duduk dalam masjid dua-dua orang, memang tujuan dia pun tak buka labuh macam tu. Tapi berjumpa tu sebab Salih Ahmad nak ada urusan jual beli. Kemudian Salih Muhammad Ustaz Syamad di atas keadaan tertentu berlaku persetujuan untuk berlaku akad jual beli tersebut. Pandangan hukumnya harus jual beli yang sedikit dalam masjid, makruh jika dilakukan dalam bentuk yang banyak. Saya jumpa dengan hadari kita jumpa kat masjid lah. Kita nak beli handphone saya. Tu lah Ustaz, saya nak pakai handphone, nak beli handphone. Jom kita jumpa kat masjid lah, kita sembahyang sekali. Habis sembahyang, macam mana? Jadi tak nak beli handphone saya? Nak beli berapa? Nak beli berapa apa? Okeylah kot, belilah, tak ada masalah. Berlaku akad dekat situ Ustaz Syamad. Maka harus dengan jumlah yang sedikit, makruh jika dilakukan dalam bentuk yang banyak. Yang ketiga, akad jual beli dilakukan dalam masjid tanpa sebarang barang jualan. Atas seperti pembelian atas talian. Dia akad berlaku dalam masjid tapi barang tak ada. Barang tu nanti dapat ke rumah apa sebagainya, maka hukumnya harus akad jual beli tanpa disertai dengan barang jualan selagi tidak menimbulkan suasana jual beli seperti pasar. Dan yang keempat, promosi dalam masjid tanpa akad. Promosi ini yang selfie ni. Ini selfie je. Maka semalam kita kena ingat elok ni. Kadang-kadang ada, kita sebutlah Ustaz Syamad, tu ada barang saya apa sebagainya, Ustaz Syamad tuan-tuan. Maka pengumuman dan iklan yang berkaitan dengan perniagaan seperti tersebut sebaiknya dielakkan Ustaz Syamad, sebab ada hadis yang melarang perbuatan tersebut. Maka mudah-mudahan beberapa situasi itu kita dapat faham, dan masjid ni kita utamakan untuk urusan beribadat, bahkan mengumumkan kehilangan barang pun Ustaz Syamad dilarang di dalam masjid, apatah lagi dalam keadaan kita nak berniaga dalam masjid. Mudah-mudahan ini manfaat. Kita akan bincang lagi secara detail pada soalan-soalan yang berikut, insya-Allah. Betul. Terutamanya kita akan sentuh juga berkaitan dengan adab-adab sekejap lagi Ustaz ya. Syahir Alia Muhammad di Facebook katanya, bagaimanakah had sempadan larangan berniaga dalam masjid? Memandangkan seni bina masjid kini ada menyediakan tempat atau ruang untuk menjalankan perniagaan. Ada juga masjid macam tu Ustaz. Dan apakah yang perlu dipatuhi oleh peniaga dan pembeli agar tidak tersasar dari tujuan asal datang ke masjid untuk beribadat? Betul juga Ustaz. Kadang-kadang tu tengah solat Jumaat ada cendol dekat parking lot. Cendol ya. Baik tuan-tuan, Ustaz Syamad, ni pun bagus juga soalan ni. Tuan-tuan, dalam Ustaz Syamad kita kena tengok keadaan dia, dekat mana tempat yang disebutkan sebagai yang kata tak boleh berniaga dalam masjid ni, dekat mana? Salih Alaihi Syamad. Tuan-tuan yang di dalam sekalian, Ustaz Syamad, pihak pengurusan masjid, penjual dan pembeli, Salih Alaihi Syamad. Sebelum tu terima kasih Syahiralia Muhammad. Tak sempat nak ucap terima kasih kat dia. Bagus tak soalan. Soalan ni tanya supaya dia tahu kat mana sebenarnya yang boleh. Pasal masjid lain dia macam-macam dah. Dia expand, dia tambah bahagian foyer kat tepi tu. Kita orang ramai sangat pekat-pekat duk berniaga. AJK masjid semua duk berniaga dengan untuk imam sekali berniaga apa semua. Kalau ni baik kita buka tempat ni untuk berniaga. Lepas tu ada orang kata apa, ni mana boleh duk berniaga dalam masjid ni, baru tengok ustaz baru ni. Sebagainya contoh. Baik, tuan-tuan Ustaz Syamad, kita kena faham bahawa subhanallah, Allahumma Ustaz Syamad, pengurusan masjid, penjual, pembeli perlu faham tentang had kawasan masjid yang dilarang untuk kita menjual beli. Masjid secara umumnya bermaksud tempat untuk solat, tempat sujud. Subhanallah. Maka tuan-tuan, urufnya pada pandangannya ialah tempat yang diniatkan sebagai tempat solat itu adalah tempat yang diharamkan untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita berlakunya jual beli. Kawasan dimaksudkan ialah kawasan yang berhubungan dengan masjid yang dibina khusus untuk solat. Adapun kawasan yang bersambung dengan dinding, Ustaz Syamad, dia bersambung bahagian tepinya, diletak bumbungnya sebagainya, Ustaz Syamad, diletak kawasan itu tempat, ada tempat makannya, kadang-kadang ada tempat pentadbirannya, ada tempat masak-masaknya pun sebagainya, tempat pada bahagian yang kita di sebut luar, dalam bangunan masjid tu, tetapi tempat ini tidak diniatkan sebagai tempat solat, maka tempat tersebut boleh untuk kita lakukan sebagai jual beli. Nak mudah faham elok, tempat orang haid boleh masuk, tempat orang haid tak boleh masuk. Tempat orang haid boleh masuk kat mana? Tempat yang tu lah, kawasan tepi yang tu. Yang cendol tadi lah. Tempat cendol tadi lah. Jadi kawasan-kawasan tersebut boleh untuk kita laksanakan jual beli. Tetapi subhanallah, masuk aja tempat yang diniat. Jadi
Saya duduk tengok kadang-kadang ada masjid-masjid yang dia, saya cuma seluruh kawasan masjid itu diniatkan sebagai tempat solat. Allah. Bila kita masuk tu, bahagian longkang tu dah tengok dah line dah, batas suci. Dah ada line dah. Batas suci. Masuk bila kita tanya, ni batas suci masuk apa? Kawasan ni telah diniatkan sebagai tempat solat, Ustaz. So waktu dia buat tu, dia pada niatkan, dia wakafkan kawasan tersebut sebagai tempat solat. Maka tempat solat maksudnya orang haid dah tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk untuk duduk maksudnya. Dia masuk, dia nak lalu, dia nak pergi tandahkan, nak lalu lalang tu boleh lah. Tapi nak duduk tak boleh. Orang junub tak boleh duduk. Maka tempat tu kita faham, tempat tu dah tak boleh dah berlaku jual beli. Di luar pada tu boleh. Lepas tu kadang-kadang orang masjid ni kena bijak sikit. So dia kena ada sikit bahagian ni sebab sebagai multi purpose area. Betul. Kan, kawasan untuk orang nak bermuamalah, kawasan nak berjumpa dengan orang, kawasan yang orang segi orang perempuan yang haid nak duduk apa sebagainya. Kita kena ada sedia sikit ruang berbumbung, ruang yang agak selesa. Sebab kita juga bukan sakat nak meraihkan orang yang datang solat. Masjid ini sebagai satu pusat community kepada masyarakat. Allah, kan? Kita nak mengajak orang datang untuk solat, Ustaz. Baik, Ustaz. Mungkin saya ada satu soalan yang mungkin kita nak tanyakan di awal ini juga. Antara adab ketika kita berada di tanah suci. Mungkin ramai terlepas pandang ni, Ustaz. Dia fikir, tanah suci tak apa, lebih kurang sama je masjid-masjid lain katanya. Apakah antara adabnya, Ustaz? Subhanallah, tuan-tuan, bukan senang orang nak pergi ke tanah haram, nak pergi Mekah. Kita belanja begitu banyak. Betul. Belanja kita banyak, kita spend waktu dan masa kita yang begitu panjang untuk kita pergi dekat sana. Betul. Kita tinggalkan ahli keluarga kita tinggalkan perniagaan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, maka antara adab yang perlu kita buat ataupun kita jaga dekat sana ialah dengan kita menjaga hubungan kita dengan Allah sebaik-baiknya. Tinggalkan perkataan-perkataan kosong dan keji. Kalau kosong pun disuruh tinggalkan, apatah lagi semua perkataan-perkataan yang keji. Perkataan kosong tu maksud perkataan yang sia-sia. Duduk kat sana, duduk sembang, merepek, merapu apa sebagainya kan. Cerita pasal kat Malaysia bisnes semua. Cerita pasal bisnes satu hal lah. Saya, tuan-tuan, bila kita pergi dekat sana, kita mengharapkan seluruh daripada amalan kita Allah terima. Sayang kalau kita pergi dekat sana, tiba-tiba amalan kita Allah tak terima. Kita balik dengan keadaan Sayyidina Muhammad, ada tawaf, ada sa'i, ada apa, tapi kosong, tak ada apa-apa. Maka sangat rugi. Tuan-tuan, dekat sana tumpukan untuk urusan ibadat. Tuan-tuan ada dekat sana 10 hari untuk urusan ibadat umrah, tuan-tuan. Tuan-tuan tumpukan dia supaya tuan-tuan dia seluruhnya jadi yang ibadat. Saya minta maaf lah, mungkin ada yang tak apa nak setuju dengan saya, Ustaz Muhammad, tuan-tuan. Bila tawaf kadang-kadang dia buat live Facebook. Sungguh, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Duduk live tu, sama duduk tawaf tu, duduk buat live Facebook. Ada yang pakai dia punya apa tu, tongkat semambu dia tu. Tripod tu kan. Sambil duduk tawaf, insya-Allah. Duduk tengok berapa orang tu. Saya duduk respon lagi. Terima kasih sebab sudi menonton apa semua. Jangan lupa tu share. Padahal kena doa waktu tu. Doa. Maka tuan-tuan, setiap langkah kita ketika kita sedang bertawaf ataupun di sa'i itu, kita memerlukan kepada bahasa-bahasa dan perkataan-perkataan yang boleh generate pahala. Boleh jadi pahala. Disebabkan kita duk tumpu untuk kita nak buat satu benda yang tersebut, maka apa? Kita telah meninggalkan sebahagiannya, Ustaz Ismail, untuk perkara-perkara yang sia-sia. Dan yang keduanya, bukan sahaja perbuatan sia-sia. Perbuatan itu boleh mengancam pahala kita. Bila orang sebut, baguslah, tahniahlah, syoknya hang pi. Tuan-tuan, mampu tak kita nak jaga hati kita daripada hati kita terdetik perasaan riak ataupun ujub ataupun takabur yang boleh menyebabkan terpadam habis pahala-pahala kita. Kita nak apa sebenarnya? Kita pergi itu sebab kita nak mengharapkan orang kata kita baik, orang kata kita bertuah, orang kata kita hebat. Orang dulu-dulu pergi umrah, pergi haji, tuan-tuan, mak ayah kita pergi dulu, ada yang naik kapal berbulan-bulan. Ada yang pergi langsung tak pernah bercakap sepanjang 40 hari sekali. Mak saya pergi dulu, sekali je cakap melalui telefon, sekali tu saya tak tahu apa dia buat dan siapa pun tak tahu apa dia buat dekat sana. Bila dia balik dekat sana, kita rasa fresh, kita rasa dia hebat, kita rasa dia bersih daripada dosa. Sebab tuan-tuan sekalian, dia dapat menumpukan seluruh ibadatnya kepada Allah waktu duduk dekat sana. Kita sibukkan dengan yang ni, sibukkan orang appreciate kita, orang harap sebagainya kan. Itulah di antara perkara yang saya cuma boleh mengancam ganjaran pahala dekat sana bila kita hilang adab kita dengan Allah SWT. Baik, saya yakin ada lagi adab-adab yang mungkin kita kena ambil kira dan kita kena patuhi. Cumanya sambungannya kejap je lagi, Ustaz. Kalau nak tahu apakah antara adab-adab di tanah suci, selepas ini tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi pencerahan dengan anda semua. Dan dikabarkan ada yang menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini, sahabat-sahabat dari Singapura. Apa khabar orang Kota Singa? Okey ke? Alhamdulillah. Ada juga sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz yang menonton dari Brunei, juga dari Singapura. Maafkan saya, Indonesia. Kalau ada, boleh kongsikan, bagi tahu dekat ruangan komen tu dari mana. InsyaAllah mudah-mudahan kita sebar luaskan manfaat dan juga untuk kebaikan bersama, insyaAllah. Hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bicarakan tentang ibadah, iaitu ibadah di Tanah Suci bersama dengan kekanda saya, Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baik Ustaz, kita nak sambung antara adab-adab ketika berada di Tanah Suci. Apa lagi Ustaz? Jaga tingkah laku dan akhlak kita bila kita berada dekat sana. Salih Muhammad, tuan-tuan, jaga perkataan kita. Ingat, tempat tu tempat ujian. Betul. Tempat Allah menguji. Waktu tu kalau kita tengok, tuan-tuan, dia akan keluar semua kita punya the true colours. Warna-warna kita. Sikap kita tu. Sikap kita yang sebenarnya. Kita duduk dalam keadaan tak selesa, kita duduk dalam keadaan tak seperti mana kita duduk dekat Malaysia. Kenderaan kita, suasana, Ustaz Muhammad, cuaca, kesesakan, makanan, macam-macam yang boleh menguji kita pada waktu tu. Maka tolong jaga akhlak dan jaga kelakuan dan peribadi kita ni. Tuan-tuan, jangan sampai kita dekat sana mula memaki hamun orang yang lain. Salih Muhammad, tuan-tuan, bahkan ada di kalangan kita dekat sana yang menipu orang lain waktu berada di tanah haram. Allah. Tipu orang semua. Saya tak rasa kotlah ada orang Malaysia buat macam tu, tetapi ada negara-negara tertentu yang main. Saya hari tu tengah sa'i. Waktu sa'i saya didatangi oleh seorang lelaki. Dia kata dekat saya, dia kata, can you speak English sir? Dia cakap bahasa Inggeris. Dia kata yes. Saya kata bolehlah cakap Inggeris. Dia kata I'm from mana-mana. This is my mother. Tengah sa'i ni. Tengah sa'i. Dia kata ni mak saya ni susahlah, kami ni baru sampai, tiba-tiba beg kami hilang lah apa semua sebagainya. Kami tak ada apa-apa, tolong kami apa sebagainya. Saya pun kesianlah dekat dia, maka saya bagilah duit sikit kat dia. Selesailah. Kemudian tuan-tuan, kemudian jemaah saya pun balik. Saya sebulan lepas tu saya main lagi buat jemaah yang lain pula. Waktu tu ingat dah balik daripada Masjid Haram, nak balik ke hotel. On the way nak balik dekat Miss Falah tu, dekat dengan flyover tu, datang seorang lelaki. Can you speak English sir? Kata, soalan ni macam biasa dengar. Seperti biasa aku dengar ni, tapi di mana ya? Macam itulah. Tuan-tuan sekalian, maka dia tengoklah orang yang sama dengan orang yang semua dia bakal saya semak, dia kata, tolonglah mau cerita. Lepas tu saya pun explain kat dia. Saya kata kat dia, saya dah jumpa dia dulu apa semua bulan lepas. Kata janganlah buat macam ni kawasan tanah haram, kalau nak menipu dan sebagainya. Dia pun belah macam tu saja. Nak cerita tuan-tuan, ada orang walaupun duduk dalam kawasan tanah haram, duduk dalam keadaan tu, dia masih menipu orang. Tuan-tuan sekalian, Ustaz Muhammad, dan yang berikutnya tuan-tuan, elakkan daripada perbuatan-perbuatan Ustaz Muhammad yang Allah SWT yang sia-sia dan perbuatan dilarang. Antaranya ialah seperti orang yang berniaga dalam kawasan Masjidil Haram. Boleh tak nak berniaga daripada kawasan Tanah Haram? Boleh. Sallallahu Alaihi Muhammad. Bahkan seluruh orang daripada dunia datang bawa produk dia untuk berniaga di kawasan Tanah Haram. Betul. Sebab tempat tu tempat berimpun orang ramai. Orang daripada Somalia datang berniaga, orang daripada India, daripada Pakistan. Kita jumpa dekat bawah tu, bukan orang Arab niaga tu, orang India apa sebagainya. Dia kata haji Malaysia bagus, Malaysia bagus, murah. Walaupun datang buat umrah panggil haji. Dia kata murah. Dia cakap Melayu dengan kita. Kita berapa semua dia cakap Melayu. Kita pun seronok, best dia cakap Melayu. Sebagainya. Dia tahu antara orang yang paling kuat beli ialah orang Malaysia lah. Boleh tak nak berniaga? Boleh, Salih Muhammad. Tapi kena tengok dekat mana tempat yang kita boleh berniaga. Betul. Ni sampai dekat depan Kaabah kita dah buat promosi sebagainya Salih Muhammad, tuan-tuan. Nak tunjuk produk kita, dapatkan produk ini di pasaran apa sebagainya. Sekarang ni promosi harga istimewa apa sebagainya, harga diskaun bla-bla sebagainya. Tuan-tuan, maka tolong jaga adab-adab tersebut bila kita berada di tanah haram, berada di kawasan Masjidil Haram, terutama kita melaksanakan ibadah umrah dan haji dengan harapan seluruh ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Tuan-tuan, sabar yang tu Allah akan gantikan dengan lebih baik nanti bila tuan-tuan balik ke tanah Malaysia ni, insya-Allah. Disuruh kepada kita untuk pergi ke tanah haram, lipat gandakan ibadah dan berdoa. Tapi dia menggunakan tanah haram untuk mempromosi barangan pula. Allahu akbar, na'udzubillahi min zalik. Cumanya Ustaz, ni ada soalan daripada Mas Niza di Facebook ni Ustaz. Katanya, adakah benar di tanah suci setiap Yaumul Jumu'ah? Cakap Arab lah.
Sekali Arab dah. Iaitu hari Jumaat, semua perniagaan dan jual beli dihentikan serta-merta tanpa perlu menutup kedai apabila masuk waktu zuhur tanpa rasa bimbang sebenarnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Niza atas soalan. Masya-Allah, saya semat. Saya ingat pertamanya betul lah. Ya. Waktu hari Jumaat ini merupakan waktu yang kita dilarang untuk kita ada urusan jual beli. Betul. Ada waktu dia, specifically waktu dia. Bukan sepanjang hari Jumaat tu. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Jumu'ah ayat 9. Wahai orang beriman, apabila serukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan tinggalkan jual beli pada waktu itu. Yang demikian itu adalah baik untuk kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tuan-tuan saya semat. Tapi lepas sembahyang Allah suruh apa? Suruh bertebarlah kamu ke muka bumi ini untuk fantasyiru fil ard. Kalau bertebarlah kamu ke muka bumi ini untuk kamu nak berniaga kah, kamu nak bercari rezeki kah, boleh lepas daripada kamu solat Jumaat. Maka Salat Muhammad tuan-tuan, pada hari Jumaat ada waktu yang disebutkan waktu tidak boleh berlakunya sallallahu alaihi wasallam Muhammad jual beli. Bila di tempat kita ni ada dua laungan azan. Ada dua laungan azan. Zaman Nabi SAW satu azan. Zaman Sayyidina Osman mula dipraktikkan dengan dua laungan azan. Orang dah mula sibuk, orang dah tak sempat nak pergi masjid dan sebagainya. Maka nak mengelakkan daripada sia-sianya solat Jumaat tu, maka dilaungkan dua azan. Bermula pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu an, dan tradisi diteruskan sampai kepada zaman kita, khususnya di negara kita Malaysia ini. Salat Muhammad kita melaungkan dua azan. Yang dimaksudkan waktu yang tidak boleh melaksanakan ataupun tidak diharamkan urusan jual beli itu, para ulama bersepakat mengharamkan urusan jual beli yang dilakukan setelah dilaungkan azan yang kedua. Waktu Ustaz Jumaat khatib naik dah atas mimbar, dia assalamualaikum warahmatullahi, nak mula khutbah dah, tak boleh dah. Azan tu muazzin pun Allahu akbar, azan tu azan kedua tu waktu tak boleh dah urusan haram urusan jual beli yang berlaku pada waktu tersebut. Kita tengok kadang-kadang kita pergi semayang kan, kita pergi main Jumaat, dia dekat luar duduk makan lagi, duduk si ayam lagi. Kita pun lapar juga, kita pun geram juga kan. Maka kita kena ambil maklum bahawa waktu tu waktu yang tidak dibenarkan. Dan soalan tadi, dia kata tinggal tanpa bimbang, itu antara soalan dia. Sungguh waktu dulu bukan macam sekarang ni kan banyak pasaraya. Dulu gerai-gerai banyak-banyak tepi jalan. Saya pergi tahun 90-an dulu macam tu keadaannya. Banyak gerai tepi jalan. Bila masuk bukan sakat yaumul Jumaah saja, macam sahabat kita kata ni, bukan hari Jumaat saja. Setiap waktu sembahyang, bila azan Allahu akbar, dia akan tutup dengan kain saja, kemudian dia akan pergi solat. Betul. Lepas tu dia balik sekali lah, dia buka kain macam tu je. Kita kalau kita buka gerai roti canai ke apa sebagainya, tutup kain macam tu, sekali bukan sekat dengan kain-kain, dengan gerai-gerai hilang. Dengan tonggas hilang. Dengan tonggas semua hilang. Soalnya barakahnya tempat tersebut. Nah, Allah berikan kepada tempat tersebut barakahnya, subhanallah. Salat Muhammad tuan-tuan, mungkin disebabkan yang disebut sebagai Allah SWT, dan pelaksanaan hukum yang dilaksanakan dekat sana, hukum hudud dan apa semua sebagainya yang disanakan untuk orang yang mencuri dan sebagainya, menyebabkan Allah melimpahkan izzah, Allah melimpahkan ketakutan kepada orang yang nak buat benda yang tak baik itu. Allahu a'lam. Masya-Allah. Begitu hebat Ustaz ya. Bagaimana keadaan tu begitu selamat, keberkatan tanah suci itu. Cumanya Ustaz, kejap lagi saya nak tanyakan tentang doa pula di tanah suci. Doa. Kejap lagi Ustaz ya. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah
Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya nak bagi kredit lah kepada yang sentiasa bersama dengan kami tiap-tiap pagi, tak putus-putus menonton Tanyalah Ustaz. Dan terima kasihlah kerana atas tontonan dan juga sokongan anda semua. Kami teguh berdiri di sini. Berdiri bukan duduk ke? Yalah, duduk lah maksudnya. Tanyalah Ustaz ini terus bersama dengan anda setiap hari. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini para penonton sekalian, kita bicarakan tentang ibadah, iaitu ibadah di Tanah Suci bersama dengan Al-Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak cerita pasal doa ni, kita nak raikan soalan ni dulu daripada Muhammad Faizal bin Ahmad ni. Katanya, jika penceramah ambil sedikit masa di hujung ceramahnya dalam perkarangan masjid untuk berkongsi kebaikan produk yang dia jual, contohnya ubat sakit lutut, dengan niat membantu jemaah yang uzur supaya boleh solat seperti sedia kala, adakah dibenarkan Ustaz? Bagus soalan ni. Terima kasih Faizal. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang pakar-pakar kongsi ni. Masya Allah. Yang mana belum kongsi ni, tolong kongsi. Kena tekan butang kongsi lah kan. Benda macam ni. Macam berniaga pula. Ustaz tu mainlah kuliah satu hari. Dia main masjid, dia bagi kuliah. Bila dia pergi kuliah, dia tengok, ya Allah, makcik tu sakit lutut lah. Nak bangun, wak-wak macam tu. Makcik tu tanya, Ustaz, makcik ni sakit lutut lah. Makcik, Ustaz ada tak jual ubat-ubat apa-apakah? Ya. Dia makcik Ustaz tu kata apa? Tak apa. Minggu depan saya mai, saya nanti bawa ubat kokok lah. Untuk sakit lutut. Untuk sakit lutut makcik tu. Lalu dia pun datanglah minggu depan tu. Saya selamat. Dia kata, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kuliah kita hari ni kita berhentikan awal sikit. Kuliah sepatutnya 1 jam. Jadi kita hanya kuliah 15 minit sahaja. Lagi 40 minit lagi. Saya nak cerita tentang kelebihan ubat ini. Ya, kena ubat sakit lutut ini saya cuba dicipta dan oleh pakar-pakar dan sebagainya. Saya cuba dan sebagainya. 45 minit dia syarah. Allah. Tuan-tuan pegang ujung ni. Makcik pegang ujung nak pegang. Nampak tak makcik? Lutut makcik di power kan. Tuan-tuan semua Muhammad, maka berlaku promosi di masjid. Tuan-tuan, Allahumma salli. Baik, kita bincang tentang macam manakah hukumnya apabila berlaku promosi tanpa ada jualan dalam kawasan tempat tersebut. Baik, ada dua keadaan. Keadaan pertama, keadaan yang diharuskan. Macam diharuskan? Dia kata, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dekat luar sana, saya ada bawa satu ubat sakit lutut. Minggu lepas, ada makcik seorang tu, dia mengadu sakit lutut. Saya pun survey dekat dalam Shopee. Saya tengok adalah ubat sakit lutut ni. Keluaran Da'i Hadari. Yang dia panggil sebagai Ustaz Bola. Dia punya power lutut dia, maka dia keluar produk ni, ubat sakit lutut. Jadi, makcik dan semua-semua yang ada masalah lutut boleh dapatkan ubat ini dekat luar sana. Kita ada buat jualan dekat sana. Sekian, terima kasih. Harus. Tak ada masalah apa. Dia hanya menghebahkan tentang ada jualan di luar masjid. Di luar. Yang tak bolehnya, situasi kedua. Situasi yang tak boleh, haram. Tuan-tuan, sallallahu, ni ada ubat sakit lutut. Sakit lutut ni harganya RM12.90. Untuk tuan-tuan yang beli pada hari ini, sallallahu, tuan-tuan sallallahu Muhammad dapat harga hanya RM15. Macam pakai mahal pula. Lambat pick up. Kan salah promosi hanya RM12 saja, 90 sen saya diskaun pada makcik-makcik beli. Cepat bagi duit siapa nak beli semua nak ambil duit. Berlaku akad gitu, maka itu haram. Beli tu dekat depan masjid. Meja ceramah jadi meja jualan. Yang kedua yang dilarang ialah sallallahu alaihi Muhammad berlaku tawar-menawar dekat dalam kawasan walaupun akad tu berlaku di luar. Kita tuan beli ni. Produk ni harganya RM12.90. Jadi tuan-tuan yang beli kat sini harganya hanya RM12 sahaja. Kita bagi diskaun 90% diskaun. Bukan 90% diskaun. Sebagainya. Tuan-tuan yang beli, siapa yang nak jadi ejen apa semua bla 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 bla, nanti tuan-tuan boleh beli produk kita ni dekat luar sana. Beli dekat luar tapi berlaku penawaran tu dekat dalam kawasan tersebut, maka itu adalah dilarang. Yang diharuskan apa? Sekadar nak maklumkan dekat luar sana kita ada buat jualan. Itu boleh. InsyaAllah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Itulah ceramahnya 15 minit. Promosinya lebih. Dia kata, ustaz-ustaz ni kalau jual apa pun orang beli, selipar celup tepung pun. Selipar celup tepung. Baik Ustaz, kita nak beralih kepada doa. Okey, doa disebutkan ada tempat-tempat yang dimustajabkan doa. Apabila kita berdoa di Tanah Suci, mungkin Ustaz boleh huraikan? Baik tuan-tuan, bila kita pergi ke Tanah Suci, di antara perkara sallallahu alaihi Muhammad
yang boleh kita lakukan dan kita boleh manfaatkan ialah kita memperbanyakkan berdoa. Selain daripada kita ni orang yang bermusafir, Nabi SAW menyebutkan tidak ada hijab. Saya cermat orang yang berdoa antaranya ialah orang-orang yang bermusafir. Maka kita sedang bermusafir, maka waktu tu mustajab doa untuk kita. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, ada tempat-tempat tertentu di kawasan Masjidil Haram itu sendiri, Salat Muhammad, ataupun kawasan Tanah Haram itu sendiri yang mustajab doa. Antaranya ialah yang pertama ialah multazam. Multazam ni dekat mana? Multazam ni di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Tempat tu kecil lah. Tempat tu sangat mustajab doa. Di antara tu. Di antara tu. In between tu. Hajar Aswad. In between Hajar Aswad dengan Salat Jumaat pintu Kaabah. Ini tempat yang penting. Tuan-tuan angkat tangan doa lah sungguh-sungguh, ya Allah, apa yang kita ni sebutlah, tak semestinya kita sebut dalam bahasa Arab. Apa saja yang ada dalam hati kita tu kita sebut, kita luahkan, kita lontarkan. Yang keduanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ni kat mana tu yang lekuk tu, kan, tepi Kaabah tu kan dia ada tembok lekuk tu. Dalam kawasan tu sebut sebagai Hijr Ismail. Bawah atas Hijr Ismail tu dia ada pancur emas tu atas tu. Tuan-tuan, dekat situ ada ruang, ada masa kalau tuan-tuan dapat menyelinap masuk, menyelit sentiasa masuk. Penuh Ustaz. Sentiasa penuh, tapi pandai-pandailah tuan-tuan, nak solat tu ambil time sikit. Waktu kita nak tawaf tu elok-elok timing sampai orang iqamah kita dapat tepi tu. Ya. Duduk tuan tu. Semayang kita tu, semayang waktu kita tepi tu. Kemudian sekali bila dia buka saja tu, tuan-tuan jangan berebut, jangan tolak orang. Kan, ni sampai siku orang pun semua. Saya risau tuan-tuan, dia pakai kain ihram. Tak ada pakai tali pinggang apa sebagainya. Ini kita risau. Bahaya, hati-hati. Ini tuan-tuan masuk elok-elok sebagainya. Takut tak jumpa kain. Saya tak mau sebut. Ada subhanallah tuan-tuan, Salat Muhammad, maka angkat tangan berdoa di dekat Hijr Ismail itu dengan doa yang bersungguh-sungguh. Yang ketiganya tuan-tuan dekat rukun Yamani. Rukun Yamani, Salat Jumaat dan Hajar Aswad. Salat Jumaat rukun di bahagian rukun tu, bahagian tempat disebut sebagai rukun tempat yang berdoa. Kemudian dalam Kaabah ini kita tak boleh masuk lah. Dalam Kaabah tak boleh masuk. Tapi ingat Hijr Ismail itu dalam itu dikira dalam Kaabah, dalam Kaabah. Kemudian di belakang Maqam Ibrahim. Lepas kita tawaf habis, kita akan solat 2 rakaat. Biasa solat tawaf. Solat tu dekat mana? Kita solat di belakang Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tu bukan kubur Nabi Ibrahim lah. Itu bekas tapak kaki Nabi Ibrahim pijak atas batu waktu nak susun batu Kaabah tu, ada bekas tapak kakinya. Maka dijadikan Salat sebagai satu penanda, dia panggil Maqam Ibrahim. Tempat tu belakang Maqam Ibrahim itu tempat makbul doa. Lagi Muzdalifah dan di Mina. Ini di antara tempat, dan antara tempat yang paling penting dan paling istimewa, yang paling special sekali di antara special ialah Raudatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raudah dekat mana? Dalam kawasan Masjid Nabawi. Tapak asal Masjid Nabawi tu yang dulunya kapet berwarna hijau tu. Masuk kat dalam doa lah sungguh-sungguh tuan-tuan. Allahumma salli alaihi. Ada kisah dia yang kita akan cerita di hujung nanti. Saya cuma tentang ada seorang yang berdoa dekat dalam raudah ini, ya Allah bagi dekat dia jalan keluar bila dia ditimpa dengan kesusahan. Wallahu a'lam. Ustaz tangguhkan cerita tu di hujung-hujung nantilah. Baik cliffhanger. Supaya semua kena tonton sampai habis. Cumanya Ustaz Sahziatul Siddiq di Facebook katanya ni ada bagi satu situasi lah ya, membantu mungkin Ustaz untuk menjawab soalan ni. Bagaimana keadaan sekiranya situasi seseorang yang kehilangan duitnya namun hanya barangan yang masih tinggal? Apakah dibolehkan dia melakukan sebarang jual beli? Mungkin nak menggadaikan ke untuk menampung perbelanjaan ketika masih di sana? Boleh ke? Sahziatul Siddiq tanya. Dia duduk dekat Mekah lah kot. Ataupun dekat kawasan Tanah Haram lah. So tiba-tiba duit dia hilang. Yang tinggal barang-barang saja. Boleh tak nak berlaku jual beli Salat Jumaat waktu dia sedang dalam ihram tu kot lah. Saya faham macam tu lah. Nah, saya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mula-mula sekali kita tengok apakah pantang larang ihram. Waktu kita duduk dalam ihram, apakah pantang larang dia? Pantang larang paling dia bahagi kepada 5 kategori. Yang pertama pakaian. Salat Muhammad, orang lelaki tak boleh pakai yang berjahit sebagainya kan. Salat Muhammad, tak boleh menutup kepala, tak boleh menutup muka untuk orang perempuan sebagainya, tak boleh tutup tangan sebagainya, pakaian. Yang keduanya wangi-wangian, tak boleh nak pakai wangi-wangian Salat Jumaat selepas daripada dia berihram.
Sebelum ihram tak apa pakai minyak wangi, kemudian niat ihram baru tak boleh pakai lagi dah. Yang ketiga, kecantikan. Sallallahu alaihi Muhammad, tak boleh nak potong kuku apa sebagainya, gunting rambut sebagainya kan. Yang keempatnya, alam sekitar, tak boleh nak pergi kepak pokok lah apa semua sebagainya, nak pergi berburu apa sebagainya. Dan yang kelima ialah hubungan kelamin, tak boleh kahwin, tak boleh mengahwin, berkahwin, bersama tak boleh isteri, bersama isteri apa semua, mengahwinkan orang lain pun semua tak boleh. Tuan-tuan, dan dalam larangan pantang larang ihram ini tidak ada sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai larangan untuk berjual beli. Kita duduk kat sana, tuan-tuan, dalam duduk ihram tu berapa banyak kedai kita pergi shopping. Tengah ihram lagi. Tengah ihram lagi. Tak halu lagi. Sampai je dekat Masjidil Haram. Daripada kita Bir Ali ke, daripada kita Masjid Syamak kita pergi miqat tu, sampai je kat tanah haram tu, kita punya agensi kata apa, kita punya mutawif kata apa, tuan-tuan, jadi kita nak balik ke hotel dulu untuk kita rehat sekejap. Satgi kita akan turun sama-sama untuk kita pergi tawaf apa semua, kita tidak melaksanakan ibadat umrah. Sampai tu jubah selai dah. Sebelum ni tak pernah jumpa jubah tu. Tiba-tiba jumpa kedai beli shopping siap dah. Saya Muhammad, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nak makan, bahkan boleh berlaku jual beli, tidak ada halangan. Cumanya jangan sampai penumpuan kita ialah untuk kita berjual beli tu, sedangkan waktu tu kita sedang duduk dalam keadaan kita sedang berihram, yang kita sepatutnya menumpu untuk melakukan banyak ibadah. Apatah lagi dalam keadaan seperti sebut saja tu Siddiq ni, dia terpaksa untuk dia pasal barang tak ada, duit tak ada yang barang ni je. Dia keperluan dia, maka boleh, tak ada masalah apa. Anak nak beli handphone aku ni tak ada, ni tak ada duit apa semua ni, dah hilang duit, dah habis dah apa semua. Nah, ambillah jual handphone ni, kawan dia beli apa sebagainya, Sayyid Muhammad, kemudian dia dapat duit tu, maka tidak ada masalah insya-Allah. Wallahu a'lam. Adakah ia juga dibolehkan ketika berada dalam Masjidil Haram? Yang tu yang kita bincang tadi ni. Bila duduk dalam kawasan masjid sallallahu alaihi Muhammad, tak bolehlah berlaku demikian kecuali sangat-sangat terdesak. Tak tahulah terdesak tu macam mana, dia mungkin sangat memerlukan duit tu waktu tu, atau dia memerlukan barang tu pada waktu tu. So kalau keluar sakit tak boleh dah. Dia perlu kat dalam, contoh dia nak pakai satu benda. Contoh dia nak dia nak beli yang spray wuduk ke apa saya tak bagi contoh. Dan dia sangat memerlukan, dia tak boleh nak keluar dekat luar sana, melainkan dia kena dapat kat dalam tu. Maka itu diharuskan sallallahu alaihi Muhammad, dan dibolehkan untuk keperluan tu sahaja. Tak boleh lebih-lebih. Saya disebut dah awal tadi. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita nak tutup di TV3 dan sambungan di TV9, kita nak tahu jugalah bagaimana kita nak betul-betul fokus dalam ibadah kita, terutamanya apabila berada di tanah suci ni. Cumanya jawapannya kejap je lagi Ustaz ya. Sebab kadang-kadang tu mula-mula dah niat okey dah, tapi fokus tu lari. Tengah-tengah boleh lari Ustaz ya. Jadi tak apa, jawapannya sebentar saja lagi insya-Allah. Cumanya kita akan tamat di TV3, sambungannya di TV9. Jadi terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita semua. Terutamanya pada pagi ini, kita sama-sama manfaatkan masa yang ada. Kita mulakan hari dengan penuh positif. Kita sama-sama menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya Da'i Hadari, saya juga bersama dengan tetamu di studio ketika ini, Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, yang insya-Allah mudah-mudahan banyak yang dikongsikan oleh beliau menjadi saham di akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bicarakan tentang ibadah, iaitu ibadah di tanah suci. Baik Ustaz, sebelum kita nak sambunglah apa yang saya tanyakan tadi, elok juga kalau kita dahulukan soalan ini, iaitu Ruqayyah Yusuf. Ruqayyah Yusuf bertanyakan di Facebook, membuat video mempromosi produk, iaitu berniaga di depan Kaabah, niat pergi umrah atau haji, dan dalam masa yang sama menggunakan Kaabah dan ibadah itu untuk melariskan perniagaan. Adakah itu salah satu tanda akhir zaman? Bagaimana cara terbaik untuk menasihati individu ini? Yang pertama, kita balik kepada, terima kasih Puan Ruqayyah Yusuf atas soalan yang sangat baik itu, dan terima kasih juga kepada semua yang masih istiqamah dengan Tanyalah Ustaz. Sallallahu Muhammad terus bersama dengan kita.
Tuan-tuan, Allahumma salli balik kepada perbincangan kita sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Masjidil Haram dan masjid-masjid yang lain sama saja hukumnya dalam urusan berjual beli. Kita bincang beberapa senario tadi ni, Salih Muhammad. Yang pertamanya dia buat promosi saja dekat luar sana. Dia kata nanti boleh beli dekat luar sana. Ni produk saya ni, Salih Muhammad. Ni saya buat jualan produk ni, nanti boleh beli produk ni dekat luar sana. Dia duduk depan Kaabah, duduk dalam kawasan Masjidil Haram. Ini produk saya ni, saya sedang buat jualan ni, Salih Muhammad. Tuan-tuan sekalian, maka sebenarnya perbuatan itu Salih Muhammad harus, tetapi dikira sebagai tidak beradab ketika berada dalam masjid, sebab ada larangan Nabi SAW tentang urusan berjual beli dalam masjid. Yang keduanya, Salih Muhammad, kalau dia buat jualan tu disebut dia ada berlaku akadnya dekat dalam kawasan masjid. Itulah perkara yang dilarang dalam syarak. Kita ulang balik yang kita bincang tadi ni. Salih Muhammad, bahkan ulama menyebutkan bahawa Salih Muhammad, Imam Nawawi sendiri menyebutkan dalam pendapat yang sahih bahawa majoriti ulama Salih Muhammad meletakkan hukum berjual beli dalam masjid adalah makruh. Saya sebut dilarang. Makruh tu benda yang dilarang. Saya disebut dilarang, bukan maksud boleh buat. Bila sebut larang, bila sebut makruh, benda yang dilarang, maka kita kena tinggalkan tersebut. Bahkan Nabi SAW mengajarkan perkataan Salih Muhammad untuk mendoakan kerugian kepada orang yang berniaga dalam masjid, apatah lagi dalam kawasan Masjidil Haram. Maka terkait dengan situasi-situasi yang saya sebutkan tadi ini, subhanallah, maka kalau dalam masjid pun ada larangan daripada Nabi SAW untuk kita melakukan demikian, apatah lagi dalam kawasan Masjidil Haram. Yang pertamanya berjualan tersebut, yang keduanya mungkin mengganggu jemaah yang lain untuk beribadat disebabkan dengan promosi dia tu. Mewakili para penonton di luar sana, saya yakin ada yang teringin nak tanyakan soalan ni. Itu kalau dengan izin hard selling, iaitu nampak dia menyebut. Bagaimana kalau secara halus, Ustaz? Sebagai contoh, dia hanya tangkap gambar, tunjuk produk, tetapi ataupun dia tak tunjuk pun, tapi dia nampakkan yang dia menggunakan produk tersebut. Kalau dia upload ataupun dia muat naik di Facebook ataupun di Instagram pun tidak menyatakan apa produk yang dia gunakan, adakah dibolehkan, Ustaz? Ya, faham tu. Betul lah tu, Salih Muhammad. Ini ya biasa yang kita buat. Allahumma salli, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Salih Muhammad, tidak ada masalah untuk dia lakukan demikian walaupun dalam masjid biasa ataupun dalam kawasan Masjidil Haram. Dia duduk berjalan, dia duduk tawaf sebagainya. Kemudian dia, Salih Muhammad, dia sakit lutut, dia kata, dia ambil dia spray. Lepas tu dia buh caption dekat tu. Dia kata, Salih Muhammad, saya ni waktu saya tawaf tu saya sakit lutut. Sakit-sakit. Kemudian saya guna produk ni, alhamdulillah saya dapat tawaf dengan sempurna. Indirectly dia sedang promote barang tersebut lah. Tuan-tuan, tidak ada masalah selagi tidak berlaku akad jual beli dalam kawasan masjid tersebut. Tak ada masalah. Cumanya tuan-tuan sekalian, dia akan menjadi satu trend yang tidak baik. Kalaulah saya tengok ada orang buat, dia jual produk dekat Malaysia ni, tuan-tuan, entah berapa juta produk yang ada saya pun tak tahu. Spray banyak, spray saja kan, ubat sakit lutut saja pun dah ada berapa ribu agaknya jenis produk kan, untuk stamina lah, untuk minda lah, untuk apa, macam-macam lah produk yang ada, yang dilakukan ataupun diproduce ataupun dikeluarkan oleh orang-orang Islam. Kalau seorang mula, kemudian orang kedua dia, bagus juga buat macam ni, dia pun ikut, akhirnya yang ketiga pun ikut, akhirnya tuan-tuan boleh bayang tak kalau seluruh orang Islam melakukan perkara tersebut dalam kawasan Masjidil Haram, apa yang akan berlaku? Lala sekali semua duk buat benda yang sama. Sama lah, siapa nak beli? Beli aku, beli hang. Tuan-tuan, dia akan jadi satu trend yang tidak baik. Maka benda yang hilangnya, maka dia akan menyebabkan hilangnya adab kita ketika kita berada dalam kawasan masjid, walaupun perkara tersebut diharuskan pada syarak. Tuan-tuan, kita pergi dekat masjid, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, Salih Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Bukan ayat tu, salah ayat. Allah sebut dalam surah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Talaq ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Allah sebut, dan orang sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yakni dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan segala larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala yang menyusahkan serta memberinya rezeki daripada rezeki yang tidak disangka-sangka.
Dan ingatlah, barang siapa yang bertawakal bulat-bulat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Tuan-tuan nak murah rezeki, nak Allah bagi pada tuan-tuan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Betul. Sahabat Ismat, apa dia? Yang pertama, bertakwa kepada Allah SWT. Apa yang Allah perintah buat semua, apa yang Allah larang tinggal semua. Di antara benda tersebut ialah menjaga adab kita ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam masjid Allah. Duduk dalam masjid nak buat apa? Banyakkan ibadat, banyakkan berdoa, banyakkan zikrullah. Apatah lagi duduk dalam Masjidil Haram, duduk depan Kaabah, tempat barakah. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita taat segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah. Termasuk dalam meninggalkan larangan itu ialah meninggalkan yang makruh. Yang makruh ialah berjual beli dalam masjid. Bahkan Nabi SAW doa pula tu, tuan-tuan, saya cuma yang tak baik kepada orang meninggal dalam masjid, maka benda tu tak boleh. Maka orang bertakwa dia tak akan buat benda tersebut. Yang kedua, tawakallah pada Allah. Ni duduk dalam Masjidil Haram, kita duduk nak tunaikan ibadat umrah kita, ibadat haji kita. Saudara Muhammad, tuan-tuan, tumpu yang tu, serah diri sungguh-sungguh pada Allah, ikat hubungan kita dengan Allah. Siapa yang bagi rezeki kita? Allah. Tu sedang kita menghadap tu. Tak boleh tutup handphone Ustaz, takut satgi orang kontak, takut satgi bisnes masuk, orang nak order, sampai semayang pun buka phone menghadap ke skrin ni, takut satgi orang call. Siapa yang bagi rezeki kat kita? Allah. Tumpu sat dekat Allah, nanti Allah akan bagi lebihnya nanti bila kita dah lepas salat Jumaat daripada semayang kita. Betul. Tapi kita tak yakin, sebab tu kita nak sekalian takut lagi, takut orang takut tak pergi masjid pasal apa, lagi nak sebagainya. Tuan-tuan sekalian, kita tak letak tawakal kita tinggi-tinggi sungguh-sungguh kepada Allah, maka itulah yang menyebabkan kita tak dapat rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Pegang ayat 1000 dinar ni elok-elok. Betul, betul. Faham elok-elok ayat 1000 dinar, bukan setakat duk baca dan hafaz, tapi apa tuntutan yang Allah berikan kepada kita dalam ayat 1000 dinar tu. Wallahu a'lam. Ada soalan berkaitan dengan menyimpang, Ustaz. Hasnoin Wahid di Facebook ni bertanyakan, Ustaz, ada sesetengah tapi bukan semua. Dia pergi haji atau umrah, siap borong barang-barang, banyak betul itu, dibawa balik untuk diniagakan pula. Adakah ia sudah menyimpang dari tujuan asalnya itu? Adakah dia boleh mendapat haji yang mabrur atau umrah yang mabrurah? Haji dan mabrur. Terima kasih Encik Hasnoin Wahid. Haji yang mabrur ataupun umrah yang mabrurah terkait dengan amalan yang dia lakukan, keikhlasan dia, sumber yang dia dapat. Amalan yang dia lakukan sepanjang daripada dia melakukan apa ni yang Ustaz Syamad dia panggil Allahumma salli tuntutan dan kerja-kerja umrah dan haji yang dia lakukan. Maka itulah insya-Allah yang menentukan sama ada umrahnya hajinya mabrur ataupun umrahnya mabrurah. Selepas daripada dia melaksanakan urusan haji dan umrah dia boleh buat apa saja yang nak dia lakukan. Selesaikan dulu. Dia pergi buat umrah, selesai umrah dia, satgi dia nak pergi shopping, satgi dia nak pergi buat apa, dia nak apa, boleh, tak ada masalah apa. Dia dah sampai dekat Saudi. Orang bagi tahu dekat Saudi tu ada satu gedung tekstil yang sangat murah dan sangat cantik pakaian dia. Dia pun pergi dekat situ, dia pun pergi deal dengan tu Arab tu sebagainya, bawa balik berkontainer-kontainer. Saya semat pakaian-pakaian, bawa balik kontainer-kontainer apa ni, sejadah-sejadah. Kan, untuk dia berniaga dekat sini. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah apa. Boleh, tak ada masalah apa. Cuma utamakan yang utama. Saya Syamad, kerana dia selesaikan dulu urusan haji dia, selesaikan dulu urusan umrah dia, selesai semua, nak bermuamalah, nak berniaga, silakan. Tidak ada sebarang masalah dan halang-halang duduk kat situ. Betul lah. Wallahu a'lam. Cumanya Ustaz, ini soalan daripada saya lah. Kadang tu nak istiqamah ni bukan senang, Ustaz. Dia mula sebelum pi tu, masa daftar umrah tu ataupun haji lah, niat kerana Allah. Tapi bila dah sampai sana, banyak pula lah barang ni. Ataupun jumpa Kaabah, ini kalau promosi barang aku ni pun boleh juga ni. Cuma yang macam mana nak istiqamah tu? Jawapannya kejap je lagi, Ustaz. Ya, insyaAllah. Nak tahu jawapannya nantikan selepas ini para penonton sekalian. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dari utara
utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih untuk menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan didoakan dengan tontonan ini anda dapat manfaat dan dapat insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang akan membantu kita berjaya di dunia dan di akhirat. Tepat seperti mana kita doakan selalu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baiklah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita bicarakan tentang ibadah, iaitu ibadah di Tanah Suci bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar. Baiklah Ustaz, istiqamah. Bila sebut tentang istiqamah ni, kadang tu niat lain. Bila sampai sana, lah dia dapat idea. Kalau dekat Kaabah ni tunjuk produk aku pun okey juga ni. Dapatlah periklanan free katanya. Alang-alang bayar 8,000. Macam mana tu Ustaz? Itulah dia balik kepada niat yang betul. Nah, bila kita nak pergi buat umrah, kita nak pergi buat haji, dia akan terkait dengan niat kita yang betul. Orang yang niat untuk melaksanakan ibadat haji dengan sempurna dan umrah yang sempurna, dia akan buat preparation sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dengan ilmu dia, dengan kesungguhan dia, dengan apa semua. Aku kat sana aku tak nak tumpu apa-apa sangat, aku nak tumpu untuk ibadat sebagainya, maka dia akan buat macam tu. Betul. Tetapi orang yang ada niat yang tak betul dah daripada awal, dia akan prepare barang-barang dia untuk dia promosikan. Dia bawa barang-barang dia, yang ni nanti aku nak sebut depan Kaabah ni. Oh, ini aku nak tunjuk depan Kaabah ni apa sebagainya. Maka dia buat persiapan-persiapan tu berkait dengan doa ataupun niat dia. Yang bila sampai dekat sana tuan-tuan, inilah pentingnya tuan-tuan disebut sebagai Allahumma salli dia panggil kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang baik. Bila duduk kat sana, dalam apa urusan ibadat, kita perlukan kepada kekuatan. Di antara kekuatan yang kita ada ialah sahabat-sahabat yang baik. Sebab tu tuan-tuan dekat sana tuan-tuan kena pilih kawan. Pilih kawan orang yang siapa yang rajin ibadat, tuan-tuan akan jadi orang yang rajin ibadat. Dia akan ikut. Tuan-tuan berkawan dengan orang yang kaki shopping, tuan-tuan akan ikut banyak pergi shopping. Betul tak? Tuan-tuan akan jumpa benda-benda yang macam ni. Dan kalau kita duduk dekat sana, tiba-tiba kita terdorong untuk buat sesuatu yang tak sepatutnya, maka betulkan kembali niat. Kawan-kawan yang baik ni kadang tu nasihat. Aku tengok hang ni dah duk sibuk dengan produk apa semua sebagainya. Yang kita kena tumpu balik untuk ibadat aku. Ya Allah, betul juga noh. Betulkan balik niat balik kita tu. Sebab tu tuan-tuan, pentingnya dekat sana disebut sebagai Allah SWT sahabat-sahabat yang baik yang duduk di samping kita, di sisi kita, yang faham tujuan dan matlamat pasal apa kita nak pergi untuk melaksanakan ibadat umrah dan haji itu. Baik. Itulah kadang-kadang tu saya terjumpa kawan yang suka makan nasi Arab. Nasi unta Ustaz. Baik Ustaz, kita nak tahu jugalah soalan, kita nak tahu jugalah jawapan berkaitan dengan Ustaz nak kongsikan tadi. Bagaimana ada seorang yang berdoa di Raudhah, apa yang berlaku padanya? Tuan-tuan, menarik kisah ni. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni, seorang ulama yang masih ada di kota Damsyik sekarang ni. Saya semak diceritakan kembali oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Cerita tentang bagaimana ada seorang lelaki. Nama dia tuan-tuan Abu Ad-Din nama dia. Lalu dia bawa keluarga dia bawa isteri dia bawa anak-anak dia, bawa isteri dia bawa kakak dia bawa mak dia. So ada 3 perempuan dengan dia. Dan dia seorang lelaki yang dia bertanggungjawab untuk jaga keselamatan 3 wanita ni di bawah jagaan dia waktu dia melaksanakan ibadat umrah dan haji. Ibadat umrah. Bila dia sampai di kota Madinah, tiba-tiba dia kehilangan duit dia kehilangan langsung. Simpanan duit langsung tak ada langsung. Hilang. Yang tinggal ada beg baju apa sebagainya. Dia dah susah hati, dia tak macam mana aku nak buat ni, aku nak kena jaga 3 wanita ni lagi sebagainya, dengan dia lagi apa semua. Susah hati sangat. Apa dia buat tuan-tuan? Dia masuk ke Raudhah. Dan dia berselawat dekat Nabi SAW dengan selawat yang sungguh-sungguh mengharapkan supaya dia mendapat bantuan daripada Allah. Dia selawat tuan-tuan, sehinggalah dia tertidur. Dulu boleh lah ni tak boleh lah nak tidur macam tu. Ada itu. Dulu zaman saya pergi dulu macam tu lagi tau. Boleh lagi. Benar lagi. Masuk waktu, setiap kali masuk semayang, waktu semayang boleh semayang dalam Raudhah tau dulu. Zaman tu. Ni tak boleh dah, ni susah sikit lah. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad sampai dia tertidur. Dalam tidur dia tuan-tuan, dia bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa Nabi kata dekat dia. Nabi kata, sallallahu alaihi Muhammad, nanti dia pun mengadu kat Nabi lah apa yang berlaku kat dia. Nabi kata, nanti kamu keluar, kamu pergi kat pintu sekian-sekian, kamu cari seorang lelaki nama Osman, kamu cerita kat dia. Dia kata, macam mana dia nak tolong saya? Bagi tahu dekat dia, saya sampaikan salam dekat dia. Bagi tahu Rasulullah sampaikan salam dekat dia. Dan bagi tahu dekat dia, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, selawat yang dia sebut, yang dia selawat selama 1000 kali sehari itu,
Rasulullah telah sampai pada Rasulullah SAW. Allah. Cerita kata. Lalu dia pun terjaga. Dia jaga, dia pergi carilah dekat pintu tu. Osman dia kata, tu saya nak jumpa seorang lelaki nama Osman. Rupanya dia pengawal, salah seorang daripada pengawal dekat situ. Dia kata, tu Osman? Pergi jumpa Osman. Dia kata, ya, nak jumpa siapa-siapa? Dia kata, Tuan, saya nak minta tolong, saya susah-susah. Pasal apa minta tolong dengan saya? Saya bukan ada apa-apa. Salih Muhammad. Tak, Rasulullah SAW suruh saya minta tolong dengan Tuan. Siapa? Rasulullah SAW. Betul kan ni? Betul. Rasulullah sampaikan salam kepada Tuan. Dia kata, ya Allah, terkejut, Masya Allah. Tak boleh cerita kat sini ni. Jom ikut saya. Naiklah kereta. Cerita balik apa yang kamu... Semalam saya mimpi, tadi saya mimpi jumpa Rasulullah sampaikan salam pada Tuan. Tak boleh cerita kat sini. Jom kita cerita kat rumah pula. Sampai ke rumah, cerita balik apa semua. Berulang-ulang kali dia suruh Abu Adi ni cerita kat dia. Dia kata, Tuan, kalau Tuan tak percaya kat saya, tak apalah. Tuan tak payah ni. Tuan suruh saya ulang. Saya pun tak larang nak ulang dah. Kalau tolong, tak mau tolong sudah. Tak, dia kata bukan nak suruh ulang tu sebab apa? Sebab aku sedap dan seronoknya dengar Rasulullah sampaikan salam dekat saya. Allah. Dan semua sahabat, dia kata macam mana kamu tahu? Apa buktinya? Dia kata Rasulullah bagi tahu Tuan berselawat 1000 kali satu hari. Dia kata betul, tak ada siapa yang tahu yang saya selalu berselawat kat Nabi SAW 1000 kali sehari. Tuan, ambillah apa harta yang tuan nak daripada rumah saya ni. Tuan ambil semua sebab dah tak ada nilai dah bagi saya. Sebab yang paling indah pada saya pada hari ini ialah Rasulullah sampaikan salam untuk saya. Tu kisah yang diceritakan tuan-tuan sekalian, kehebatan Salih Semat seorang yang duduk berselawat pada Nabi SAW dalam raudah bila dia ditimpa kesusahan, Allah membantunya dengan mimpi jumpa Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Itu kisah dia. Mimpi berjumpa dengan Nabi SAW itu hadiah yang tak ternilai. Bahkan Nabi kirim salam pula, Ustaz. Allahu Akbar. Itu dia. Baik Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita untuk topik kita hari ini berkaitan dengan ibadah di Tanah Suci ni. Fas Ismail bertanyakan di Facebook, bagaimana pula ini situasi anak-anak patung pula ni. Bagaimana pula dengan anak-anak patung yang dijual di Tanah Suci? Walaupun strategi anak patung tersebut adalah untuk kanak-kanak, adakah anak patung tersebut boleh dijual di sana? Sedangkan di zaman Nabi SAW, Rasulullah membuang segala patung dan berhala, Ustaz. Baik, Allahumma salli. Tuan-tuan, ada larangan Nabi SAW tentang menyimpan patung di rumah. Khulul malaikah, malaikat takkan masuk ke dalam rumah yang dalam rumah dia ada anak-anak patung. Ingat ada patung-patung. Tapi patung yang macam mana? Patung yang display, patung yang kita susun, yang kita beli kan, kita susun. Ni Tok punya, ni Tok Wan punya, ni nenek punya, apa yang semua. Tu tak boleh. Yang tak boleh nak pegang, tak boleh sentuh, yang di display, yang tu dilarang, haram hukumnya, dan malaikat takkan masuk. Yang ni malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Saya cuma malaikat maut masuk juga. Kita apa buta dia, malaikat maut tak masuk kot. Dia kata masuk, yang tu masuk, pergilah tak mana pun. Tuan-tuan, yang tak masuk ialah malaikat rahmat. Yang dilarang ialah patung-patung yang didisplay, yang dipamerkan, patung-patung pameran. Adapun patung untuk mainan anak-anak kita, yang khususnya anak-anak perempuan, memang dia kerja main. Kadang tercabut tangan, kadang cabut kepala, apa semua sebagainya. Itu diharuskan. Yang Atromen lah, apa semua tu macam-macam sebagainya. Yang tak boleh ingat ialah patung-patung yang didisplay tu. Itulah bezanya. Wallahu a'lam. Jadi tak ada masalah lah jika berjual beli pun di sana. Cumanya jangan dalam kawasan masjid. Ya, betul. Balik macam perbincangan kita lah dalam masjid. Itu asasnya. Baiklah Ustaz, mungkin kita nak tahu juga bagaimana nak ikhlaskan hati kita dalam beribadah di sana. Sebab tadi ini kaitan dengan istiqamah tadi. Sebab ikhlas juga kadang-kadang itu yang menyebabkan lari daripada tujuan asal. Ikhlas tu juga kadang tu dia letak phone, dia letak telefon bimbit, dia sujud, dia kata alhamdulillah dipermudahkan urusan saya dengan produk ini, katanya. Bagaimana ikhlas tu? Itulah subhanallah tuan-tuan, macam saya sebut awal tadi, Salih Semat, tuan-tuan, kita ni tak mampu nak jaga hati kita. Kalau tuan-tuan mampu nak jaga hati, tuan-tuan buatlah. Tapi kita takut kita tak mampu nak jaga hati kita dalam urusan kita ibadat kepada Allah. Tuan-tuan boleh solat, tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan letakkan phone, tuan-tuan buat live waktu tuan-tuan semayang. Waktu kita semayang, kita pacak phone dekat depan tu, kemudian kita tekan tripod, live Facebook, live Instagram, live TikTok. Kemudian Allahu Akbar. Sama tak tuan-tuan semayang waktu di hadapan orang yang live tu, saya sebab dengan live tu, dengan tuan-tuan semayang seorang-seorang? Sama tak? Tak sama. Pasal apa tak sama? Sebab kita sedang kita duk berasa orang sedang memerhatikan kita, dan orang sedang komen tentang kita, orang sedang menilai perbuatan-perbuatan kita dengan komen-komen, dengan love, dengan like, dengan apa sebagainya yang kita dapat daripada live kita tu. Tuan-tuan, maka
kita faham bahawa perbuatan itu akan mengganggu hati kita, urusan kita dengan Allah SWT bila kita beribadat. Sama juga bila kita buat ibadat di tanah haram, di Masjidil Haram. Kita sedang tawaf, kita sedang sa'i, kita sedang melakukan umrah di sisi Allah SWT. Sama saja keadaannya kita sedang melakukan solat. Bahkan Nabi SAW kata apa? Tawaf itu sama saja dengan solat, cumanya dia boleh bercakap. Maka bercakaplah dengan baik-baik. Maka tuan-tuan jaga elok-elok solat semakna. Tuan-tuan, hati kita waktu kita sedang melakukan ibadat kepada Allah. Kalau tuan-tuan mampu jaga, tapi kita takut nanti hati kita akan terusik, ada di sana riak, ada ujub dan takabur yang akan menyebabkan habis pahala kita di sisi Allah SWT. Baik, Dhuyufur Rahman, gelaran kepada mereka yang hadir di tanah suci. Jadi, Ustaz, bagaimana kita sebagai mungkin pelan tindakan kita, mungkin sebagai kesimpulan kita juga, bagaimana kita perlu menghargai bahawasanya apabila tiba di tanah suci, kita adalah insan yang dijemput oleh Allah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli, kita balik pada perbincangan kita awal tadi. Antara kesimpulan dia ialah tuan-tuan tentang larangan-larangan yang Allah yang dilarang pada kita untuk berjual beli dalam kawasan masjid, terutamanya dalam kawasan Masjidil Haram. Sayyidina Muhammad, Imam Nawawi sebut bahawa pendapat sahih di sisi majoriti ulama bahawa hukum jual beli dalam masjid adalah makruh meskipun jual beli itu dalam keadaan orang yang sedang beriktikaf, melainkan dalam keadaan darurat saja. Muhammad. Yang keduanya, ada pada bahagian-bahagian masjid yang tidak diniatkan sebagai kawasan solat, itu dibenarkan untuk kita melaksanakan urusan-urusan jual beli. Dan yang ketiganya tuan-tuan sekalian ialah subhanallah, manfaatkan sebaik-baiknya waktu ketika kita berada di tanah haram, di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi untuk kita memperbanyakkan ibadat kita sungguh-sungguh kepada Allah SWT tanpa kita memikirkan urusan-urusan dunia kita. Tuan-tuan, berapa jauh, berapa banyak 300 lebih hari dalam setahun yang kita peruntukkan untuk urusan dunia kita. Ambillah 10 hari yang kita berada tu untuk kita menumpukan sungguh-sungguh untuk urusan ibadat kita kepada Allah SWT. Dan tuan-tuan jangan risau, insya-Allah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik bila tuan-tuan balik nanti salih semat ke tanah air kita ni, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah Ustaz, untuk memulakan program kita pada pagi ini, jadi doa daripada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri kerana sudi bersama dengan kami. Insya-Allah nanti kita jumpa lagi Ustaz. Insya-Allah. Seronok pula sembang dengan Ustaz ni, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, esok nantikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan Dai Aiman, yang mana kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Kita akan bicarakan tentang hadis arba'in, hadis 40 Imam An-Nawawi, istimewanya balasan Allah. InsyaAllah. Jangan terlepas ya. Para penonton sekalian, jadikan peluang di depan Kaabah berdoa untuk perniagaan kita berjaya. Bukan menggunakan Kaabah untuk perniagaan kita. Fikir-fikirkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Moga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.